Oke, one, two, three. Bermana ada 5 lagi ya. Ucap, Menteri, sedia untuk jawab. Pertama, Gombak, Tumpat, PG Utara, dan Indra Makota, dan Balik Pulau. Pastu Menteri jawab. Silakan, Mbak. Terima kasih Yang Berhormat dan Sri Speaker. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang petroleum cukai pendapatan pindaan 2011 kerana saya merasakan rang undang-undang ini cukup penting dan perbahasan kita pada petang ini menuntut rasa tanggungjawab yang cukup besar untuk menyelamatkan hasil pendapatan negara daripada dibolosi oleh tangan-tangan yang gaib. Sebab itu saya minta rakan-rakan di dalam Barisan Nasional termasuk Putatan supaya mengambil pendirian yang jelas untuk menyelamatkan rakyat dan bukan kerana arahan daripada Ketua Whip Barisan Nasional. Jangan menggunakan kuasa majoriti dalam Dewan Rakyat untuk meluluskan satu rang undang-undang yang akhirnya akan memberikan keuntungan kepada 1-2 kerat manusia dan bukan kepada rakyat yang terbanyak. Peringatan ini juga diberikan kepada Pasir Salak yang sering melaungkan perjuangan untuk rakyat, dan saya nak uji pada petang ini apakah benar-benar Pasir Salak ini seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Kerana kalau kita lihat rang undang-undang yang dibentangkan pada petang ini, kalau kita teliti dan amati dengan cermat, kita tidak boleh tersilap daripada membuat andaian bahawa insentif ini memang sudah dirancang untuk dikhususkan kepada kroni-kroni tertentu, khususnya 2 anak mantan Perdana Menteri, dan bukan untuk rakyat yang terbanyak. Kalau ahli-ahli parlimen termasuk Barisan Nasional mengambil rasa tanggungjawab, kerana kita sering diingatkan oleh kerajaan supaya rakyat itu belanja secara sederhana, tetapi kita lihat kerajaan juga mengambil sikap yang tidak bertanggungjawab untuk melepaskan cukai-cukai pendapatan ini termasuk cukai petroleum semata-mata untuk memberi insentif kepada beberapa buah syarikat yang akan saya perincikan selepas ini. Ini juga peringatan yang diberikan oleh sahabat saya daripada Indra Mahkota tadi dengan membawa satu artikel yang terbaru di dalam majalah Bloomberg yang bertajuk Politicians are Demonizing Big Oil, Time to Buy. Kalau inilah amalan ahli-ahli politik kita dalam negara, khususnya di Putrajaya, saya bimbang ianya akan memberikan kesan sosial dan juga politik seperti yang ditegaskan oleh Balik Pulau sebentar tadi. Sebelum saya pergi secara terperinci tentang rang undang-undang ini, saya ingin tumpukan kepada 2 perkara utama dalam pembentangan ini, iaitu kuasa yang diberikan kepada Ketua Pengarah dan juga Menteri Keuangan untuk mengecualikan cukai dalam operasi petroleum. Dalam bab 6 Seksyen 22A bahagian 3, rang undang-undang ini mencadangkan supaya kuasa tambahan diberikan kepada Ketua Pengarah untuk memberi layanan khas. Ini satu perkara yang akan membuka kepada ruang manipulasi dan juga salah guna kuasa, kerana tidak ada satu definisi yang tepat tentang apa maksud layanan khas untuk membuat taksiran pendapatan daripada operasi petroleum. Kita kena ingat bahawa dalam bidang percukaian petroleum, kita mesti berasaskan kepada garis panduan yang telah ditetapkan dalam Akta Pembangunan Petroleum ataupun PDA, Petroleum Development Act 1967, yang salah satu elemen dalam akta ini ialah sistem pungutan cukai dalam Akta Pembangunan Petroleum ini
Salah satu elemennya adalah unjuran perolehan bagi syarikat yang menjalankan operasi dalam industri petroleum ini. Maka kalau kuasa tambahan diberikan kepada ketua pengarah untuk membuat tafsiran sendiri tentang pendapatan yang perlu dikutip daripada syarikat berkenaan, tanpa ada satu mekanisme yang telus dan definisi yang jelas, ianya akan pasti membuka ruang kepada salah guna kuasa, khususnya di kalangan anak-anak syarikat dan juga syarikat-syarikat yang menjalankan usaha sama dengan Petronas pada hari ini. Begitu juga boleh sedikit. Terima kasih. Ya. Saya rasa berminat perkataan yang Gombak sebut tadi seperti dalam akta layanan istimewa. Jarang saya dengar dalam satu akta meletakkan perkataan layanan istimewa dalam bab mengutip cukai. Saya rasa pada pandangan saya Gombak, selalunya bidang pengutipan cukai ini tidak ada tolak ansur. Kita tidak boleh mengutip lebih 1 sen ataupun kurang 1 sen. Tetapi perkataan layanan istimewa itu memberi maksud yang agak tidak munasabah, ada macam maksud tersembunyi. Saya yakin sekarang semua orang tahu yang kerajaan cuba untuk mengutip cukai, mencari dana, mencari pendapatan bagi pada pihak kerajaan negara dan sebagainya, dan kita beri satu layanan istimewa. Bunyinya pelik. Saya nak tanya, apakah Gombak juga merasakan ada sinis perkataan layanan istimewa, sedangkan sekarang lembaga hasil bertungkul lumuh menjalankan penyiasatan cukai, menjalankan penyiasatan terperinci kepada siapa yang melarikan cukai ini, sedangkan company syarikat ini diberi layanan istimewa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Sebab itu kita tidak boleh dibebankan ataupun dituduh untuk memberikan tafsiran ataupun andaian yang saya kira pastinya tepat, bahawa rang undang-undang ini dibawa secara tergesa-gesa khusus untuk memberi layanan khas dan layanan istimewa kepada 3 buah syarikat yang dikuasai sepenuhnya ataupun majoritinya oleh anak-anak bekas Perdana Menteri di dalam negara ini. Saya akan berikan perinciannya satu persatu sebentar lagi. Dalam keadaan hari ini negara dan ekonomi negara dalam keadaan yang meleset dan merudum, dan sumber pendapatan negara tertumpu kepada industri petroleum untuk mendapatkan pendapatan, maka sekarang timbul persoalan apa motif rang undang-undang ini dibawa. Saya minta benar-benar supaya rakan-rakan saya dalam Barisan Nasional teliti betul-betul, jangan terperangkap dengan arahan-arahan tertentu yang akhirnya akan membebankan negara, kerana cukai pendapatan dan cukai petroleum pastinya akan berkurangan kerana kuasa telah diberikan kepada ketua pengarah dan menteri keuangan untuk melupuskan dan melepaskan cukai-cukai yang tertera di dalam rang undang-undang ini. Sebagai contoh, Tan Sri Speaker, sebenarnya di bawah Akta Cukai Pendapatan Seksyen 129, Menteri Keuangan sudah pun ada kuasa mutlak untuk melepaskan cukai pendapatan bagi sesebuah syarikat. Maknanya dalam Seksyen 129 Akta Cukai Pendapatan, cukai pendapatan bagi sesebuah syarikat itu boleh dihapuskan dengan kuasa yang telah diberikan oleh menteri. Sekarang kita bawa satu lagi pindaan, memberi kuasa tambahan kepada menteri, boleh menggunakan pasal 3 Seksyen baru 65C ke dalam Akta 543, di mana pindaan ini membenarkan menteri untuk mengecualikan mana-mana orang daripada dikenakan cukai daripada kesemua atau mana-mana peruntukan akta. Maknanya sesebuah syarikat yang menjalankan industri gas dan petroleum ini
dia ada dua jenis cukai yang perlu dibayar. Satu cukai pendapatan, satu cukai petroleum. Kalau Menteri Keuangan ada kuasa yang sewenang-wenangnya melepaskan cukai pendapatan di bawah Seksyen 129, sekarang ini di bawah Akta 543 Seksyen baru 65C, dia boleh juga melepaskan cukai petroleum. Di mana sumber pendapatan negara pada hari ini? Sedangkan insentif yang dicadangkan dalam rang undang-undang ini bukan memberi manfaat langsung kepada rakyat yang berjumlah 25 juta orang, tetapi memberi insentif langsung dan manfaat langsung kepada 3 orang manusia daripada keluarga Perdana Menteri. Maka kita kena fikirkan, mengapa kuasa yang cukup besar ini diberikan kepada Ketua Pengarah dan Menteri Keuangan untuk melepaskan cukai-cukai yang telah saya sebutkan tadi. Saya setuju dengan Permatang Pau. Apakah Ketua Pengarah berani menolak permohonan daripada Kencana Petroleum? Apakah Ketua Pengarah berani menolak permohonan daripada Sapura Crest yang dimiliki oleh Datuk Syahril Tan Sri Samsudin? Sudah tentu tidak. Apakah Menteri Keuangan hari ini berani menolak permohonan daripada Tun Dr. Mahathir? Sudah pastinya tidak. Jadi kalau kita duduk di sini berbahas berhari-hari untuk menyelamatkan 3 orang manusia, saya rasa kita telah mengkhianati amanah rakyat kepada kita untuk menjaga khazanah negara kita. Datuk Speaker, saya ingin menjurus kepada persoalan yang dibangkitkan dalam mukadimah Yang Berhormat Menteri tadi, bahawa ianya akan memberikan manfaat kepada beberapa buah syarikat yang telah menjalankan operasi di medan marginal. Siapa mereka, Datuk Speaker? Pada awal tahun ini, Januari 31, 2011, Petronas telah menganugerahkan satu kontrak yang bernilai 2.54 bilion ringgit kepada satu konsortium untuk memajukan medan marginal di berantai oil and gas field. Dan konsortium ini diberikan kontrak selama 9 tahun. Siapakah mereka? Pertama, Petrofac Energy Development Sdn Bhd. Kedua, Sapura Crest Petroleum. Dan ketiga, Kencana Petroleum. Sekejap. Bila Tan Sri masuk, saya bimbang sedikit. Dan bila saya teliti kepada maklumat yang kita dapati, siapa yang empunya Kencana Petroleum ini? Kencana Petroleum ini dimiliki oleh Mohzani Tun Dr. Mahathir. Pasir Salak tak ada saham dalam Kencana. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Walaupun dia pejuang Melayu, tak ada. Sebab namanya bukan bin Mahathir. Mohzani Mahathir menerusi pegangan 38.6%. Sedangkan EPF hanya memegang saham dalam Kencana 8%. Kalau insentif ini digubal untuk memberi manfaat dan perlindungan kepada KWSP, saya boleh sokong dan pertahankan. Tetapi kalau inilah tujuannya untuk menyelamatkan Mohzani bin Mahathir, saya bertanggungjawab untuk lawan habis-habisan dan tolak rang undang-undang. Saya nak tengok Pasir Salak nak pertahankan EPF atau nak pertahankan anak Dr. Mahathir pada petang ini. Kita lihat siapa yang kedua. Yang kedua ialah Sapura Crest, Datuk Syahril Tan Sri Samsudin.
Mengapa kita nak pertahankan kroni-kroni seperti ini? Ya, dia Melayu, tetapi takkan tidak ada Melayu lain. Setelah puluhan tahun Petronas menjalankan aktiviti eksplorasi minyak dan gas di dalam negara kita. Bagaimana Bumiputera Sabah dan Sarawak yang menjadi pengeluar minyak yang terbesar dalam negara kita, tidak ada seorang pun yang dapat manfaat daripada rang undang-undang ini. Sebab itu orang Sabah dan Sarawak, ayuh bangun tolak rang undang-undang ini pada petang ini. Tan Sri Speaker, saya sebutkan tadi kontrak ini untuk memajukan medan marginal di Berantai, Terengganu, menelan belanja 2.5 bilion ringgit. Di antara tugas yang diberikan kepada mereka, 3 syarikat dalam konsortium ini ialah untuk melakukan aktiviti eksplorasi minyak untuk tempoh 9 tahun mulai Januari 31, 2011. Persoalan saya, apakah Petronas tidak mampu menjalankan kerja-kerja eksplorasi di tempat-tempat ini? Mengapa harus diserahkan kepada private companies ataupun public listed companies seperti Kencana dan Sapura Crest bagi tujuan eksplorasi ini? Maka saya menuntut Yang Berhormat Menteri untuk memberikan penjelasan dalam Dewan ini. Berapa sebenarnya exposures ataupun sumbangan yang perlu diberikan oleh Petronas dalam memajukan berantai medan marginal di Berantai ini dalam konteks usaha dengan konsortium yang saya maksudkan tadi. Saya juga ingin menuntut jawapan terhadap beberapa persoalan. Pertama, apakah jumlah reserve yang melayakkan untuk dianugerahkan kepada Kencana dan juga Sapura Crest? Maksud saya, apakah definisi medan marginal ini? Kerana saya telah hujahkan tadi, bagi saya dengan pengalaman Petronas selama puluhan tahun, saya yakin Petronas ada kecekapan dan kemampuan untuk menjalankan eksplorasi termasuk di kawasan-kawasan marginal ini. Dan apabila dianugerahkan dengan layanan khas yang termaktub di dalam rang undang-undang ini, saya ingin tahu apakah definisi medan marginal, apakah reserve yang melayakkan Kencana untuk dianugerahkan medan-medan marginal yang telah kita senaraikan tadi. Yang kedua, saya juga ingin menuntut jawapan daripada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian. Berapakah jumlah telaga minyak yang akan dibangunkan dan dimajukan dalam konteks usaha dengan konsortium di medan marginal Berantai, Terengganu ini? Yang ketiga, saya kira rakyat juga ingin tahu berapa banyak minyak dan gas yang akan dikeluarkan daripada telaga-telaga yang berada di Berantai field ini. Dan yang seterusnya, saya juga ingin mengetahui, selain daripada Berantai ataupun medan marginal Berantai ini, berapa banyak lagi marginal fields di dalam negara kita? Kalau Berantai boleh diserahkan dengan layanan istimewa kepada Kencana, saya bimbang banyak lagi medan-medan marginal lain yang akan dilepaskan secara sulit kepada beberapa syarikat milik kroni UMNO dan Barisan Nasional. Tan Sri Speaker, sebab itulah saya ingin juga mencadangkan, berasaskan kepada Petroleum Development Act yang saya nyatakan di awal tadi, saya ingin mencabar Kencana Petroleum ini supaya dapat mengemukakan laporan perolehan mereka
supaya kita tahu jumlah kutipan dan perolehan yang diperolehi oleh Kencana termasuk Sapura Crest ini, dan kita ingin tahu apakah asas pelepasan cukai yang akan bakal diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga Ketua Pengarah seperti yang terkandung dalam rang undang-undang yang sedang kita bahaskan pada petang ini. Tan Sri Speaker, salah satu aktiviti Petronas yang besar ialah untuk aktiviti cari gali minyak, petroleum dan gas di perairan negara, dan termasuk sama ada Petronas membangunkan sendiri ataupun dengan usaha dengan syarikat-syarikat asing. Tetapi nampak sekarang ini ada satu anjakan dalam dasar pengurusan, sebaik saja Tan Sri Hassan Marakan dipecat daripada Petronas dengan cara yang amat menyedihkan. Saya dimaklumkan Tan Sri Hassan Marakan diberi notis 1 minggu untuk mengosongkan pejabatnya. Bagi saya ini satu tindakan yang melampau sebagai seorang pengurus satu badan yang cukup besar dan telah memberikan nama yang cukup baik kerana pengurusan yang cekap selama puluhan tahun, tiba-tiba dihalau dengan begitu sahaja semata-mata kerana ada ketua baru di Putrajaya yang ingin meletakkan proksinya di Petronas. Dan saya harap perkara ini tidak berulang di masa yang akan datang. Cuma yang saya tegaskan di sinilah, pengurusan yang baru ini telah mengamalkan satu dasar yang amat berbeza daripada pengurusan yang lama, dengan tidak lagi menumpukan eksplorasi di luar negara, tetapi menumpukan sebahagian kecil dalam negara, di perairan negara, dan sebahagian besarnya bagi kawasan-kawasan yang disebut sebagai medan marginal ini diberikan dengan sewenang-wenangnya kepada konsortium dengan komponen 3 syarikat tadi. Maka persoalan yang timbul, apakah kewajaran medan-medan marginal ini diberikan kepada konsortium yang berkenaan? Dan sudah tentulah kalau ada medan-medan marginal yang lain, yang saya maklumat awal saya dapat lebih 100 medan marginal terdapat di dalam negara ini, apakah rancangan kerajaan dan Petronas terhadap medan-medan marginal yang lain itu? Akhirnya, Tan Sri Speaker, saya juga ingin menuntut penjelasan tentang eksplorasi di Tanjung Agas Pahang. Dalam pembentangan Belanjawan 2009, Ahli Parlimen Pekan ketika itu Menteri Keuangan Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan satu peruntukan bernilai 150 juta ringgit untuk membangunkan aktiviti petroleum dan gas di Tanjung Agas Pahang. Malangnya sehingga hari ini tidak ada perkembangan ataupun kemajuan di Tanjung Agas, walaupun satu jumlah peruntukan yang besar telah diluluskan oleh Menteri Keuangan. Maka persoalan saya pada petang ini ialah, apakah aktiviti eksplorasi petroleum dan gas di Tanjung Agas ini menjadi satu liability kepada negara sehingga menyebabkan tidak ada usaha untuk melonjakkan dan menjana satu pertumbuhan melalui aktiviti petroleum dan gas dan di Tanjung Agas. Dan saya berharap kementerian dapat memberikan jawapan tentang status di Tanjung Agas yang telah saya nyatakan tadi. Terima kasih, Tan Sri Speaker.